Boleh buka mas? Terima kasih. Ada masjid tak bagi buka. Jadi minta izin dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fi kulli lazatin abadan adada ni'imillah wa ifdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa alimna min ladun ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tammim bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billah il-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan muazzin, barisan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mustaqim, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini pada pagi ini mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita berada pada bulan yang begitu berkat, pada bulan Ramadan yang digandakan amalan kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang menggapai syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyambung pengajian kita, iaitu kitab Qalbun Salim, syarah kepada penawar bagi hati, yang telah pun ditulis oleh salah seorang ulama yang besar, iaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib An-Badili rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari kitab daripada para ulama ini akan membuatkan hati kita itu lebih bening, hati kita itu lebih lagi dapat kita bersihkan. Maka dengan itulah begitu pentingnya untuk kita mempelajari ilmu tasawuf, sebagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan, man lam yakun lahu nasibun min ilmil qawmi yaqafu alaihi su'al khatimah. Barang siapa yang tiada baginya ilmu ini, iaitu ilmu tasawuf, nescaya ditakuti atasnya su'ul khatimah, iaitu mati dalam keadaan kemaksiatan. Mudah-mudahan dengan adanya majlis ilmu sebegini dapat kita itu mengambil pengajaran, kerana yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala ialah hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa tubuhmu dan bukan kepada amalanmu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala ialah niat kita dan hati kita. Maka dengan hati itulah yang akan memerintahkan kepada seluruh anggota kita untuk menjadi lebih baik lagi, sebagaimana untuk kita mempelajari kitab-kitab sebegini. Kita masih lagi membicarakan tentang memelihara dan menjaga mata, sebagaimana di dalam kuliah-kuliah yang sebelum ini secara maya, secara online. Kerana sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun zinanya mata itu, kata Rasulullah, melihat, iaitu perkara
yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Li kulli ibni Adam hatuhu minaz zina." Setiap anak Adam ada bahagiannya daripada zina. Fal aina nitasniya ni wazina human nazar. Kedua matanya berzina, dan zina keduanya adalah melihat kepada sesuatu yang haram. Wal yadani tasniyani wazina humaj batsu. Dan kedua tangan berzina, dan zina keduanya adalah memegang kepada sesuatu yang haram atau menggunakannya secara salah. Begitu juga kedua kakinya berzina, dan zina keduanya adalah berjalan ke tempat yang haram. Mulut berzina, dan zinanya adalah mengucup sesuatu yang haram. Hati menginginkan sesuatu dan kemaluan akan membenarkan, iaitu dengan melakukan zina ataupun mendustakan dengan tidak melakukan. Rawahul Imam Muslim Al-Baihaqi. Maka dengan itulah begitu pentingnya mata ini untuk kita menjaga. Kalau di dalam pengajian secara teori, tetapi kita telah berada secara praktikal pada bulan Ramadan ini untuk melihat sesuatu kebaikan. Apa yang baik untuk kita lihat, tuan-tuan dan puan? Yang pertamanya, pada bulan Ramadan ini sebagaimana yang dituntut untuk kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Okay. InsyaAllah. Memperbanyakkan membaca Al-Quran, merenung Al-Quran saja mendapat ganjaran pahala. Melihat kepada mushaf Al-Quran saja tanpa membacanya telah mendapat ganjaran pahala. Apatah lagi kalau kita membacanya. Itu sebab saya melihat di masjid ini tuan-tuan imam ketika mereka itu mengimami solat tarawih, maka mereka meletakkan mushaf Al-Quran di hadapannya. Bagaimana keadaannya begitu, tuan-tuan? Itu sangat-sangat afdal mengikut kata Imam Nawawi rahimahullahi ta'ala. Membaca Al-Quran melalui mushaf ketika di dalam solat, dia akan mendapat dua ganjaran pahala. Pertamanya, dia melihat Al-Quran itu, mendapat ganjaran pahala. Kemudian dia membacanya. Itu sebab dikatakan membaca dengan menggunakan Al-Quran lebih utama daripada membaca Al-Quran dengan menggunakan kemampuan hafalan. Tetapi Al-Quran ini hendaklah kita faham, hendaklah kita memahaminya dan mentadabur setiap ayat yang dibaca. Itu sebab salafus salih mereka mengatakan la'an aqra'a iza zuzzilat wal qari'ah atadabbaruhuma wa tadabbuhuma ahabbu ilayya min an aqra'al qur'ana kullah. Jika aku membaca hanya surah Zuzzilah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu surah Zuzzilah, dan surah Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, dengan penuh tadabbur dan difahami maknanya, lebih aku senangi daripada aku membaca seluruh Al-Quran tanpa tadabbur dan difahami maknanya. Itu sebab kita merenung setiap ayat itu, kita memahami setiap apa yang kita baca, barulah hati kita itu menjadi baik, barulah hati kita itu terkesan dengan apa yang kita baca tadi itu. Maka hadis ini yang dibacakan liqullin ini adam khatahu minan zina, mata berzina, kedua mata berzina, kedua tangan berzina, kaki berzina, masya-Allah tabarakallah, mulutnya berzina. Iaitu hadis ini menunjukkan bahawa zina berpunca daripada penglihatan.
melihat sesuatu yang menggairahkan, melihat sesuatu yang mengujakan hawa nafsu. Bulan Ramadan ni, apa yang mengujakan hawa nafsu? Makanan yang kita lihat, yang menyebabkan hati kita itu terdorong untuk makan sesuatu walaupun dihalalkan, tetapi kita tidak dapat membendung hawa nafsu kerana keseronokan untuk memakan sesuatu yang enak, sesuatu yang mengujakan hawa nafsu. Jadi menjaga anggota untuk menerima anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu hendaklah memerhatikan semua anggota badanmu dengan merenung apakah perbuatan yang sepatutnya ia lakukan dan apakah anugerah yang diharapkan daripadanya, supaya kamu dapat menjaganya sesuai dengan anugerah yang diharapkan itu. Setiap anggota badan kita itu ada tujuan tertentu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan secara sia-sia. Amatlah zalim orang yang dikatakan zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu dikatakan zalim. Kalau mata melihat sesuatu yang haram, itu bukan dia mensyukuri nikmat Allah, tetapi sebenarnya telah kufur terhadap Allah kerana menggunakan mata yang Allah bagi pinjam kepada dia kepada sesuatu yang dibenci ataupun dilarang oleh Allah. Kalau dia menggunakan kakinya ke tempat yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini zalim kerana dia telah kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan anggota-anggota lain. Maka dengan itu, setiap anggota kita itu ada peranannya yang nak kita jaga dengan baik, yang nak kita jadikan ia sesuai dengan tujuan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumpama kaki kita juga, tuan-tuan. Kenapa kaki kita itu melangkah ke tempat yang diredai oleh Allah SWT pada pagi hari, pada subuh hari ini, ke tempat yang paling dicintai oleh Allah, iaitu masjid-masjidnya, rumah-rumah Allah yang adanya malaikat di dalamnya, untuk kita beramal soleh, untuk kita beribadat, untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita duduk sebentar selepas daripada solat subuh untuk kita mengutip mutiara-mutiara ilmu daripada para ulama kita, melalui karangan-karangan para ulama kita yang mana menuntut ilmu ini, Masya Allah, Tabarakallah. Kita melihat mana majlis ilmu. Bulan Ramadan ini kalau orang yang hadir ke majlis taklim, majlis ilmu, berlipat-lipat ganda ganjaran pahala yang diberi oleh Allah SWT kepadanya. Kita tengok bulan Ramadan yang ramainya tarawih, Masya Allah, Tabarakallah. Itu tarawih penuh. Apa hukum solat sunat tarawih? Sunat muakkad. Sunat muakkad. Menuntut ilmu wajib, fardu. Talibul ilmi sa'atan khairun min qiyamin laylatin. Menuntut ilmu yang 1 saat itu terlebih baik daripada qiyamul lail sepenuh malam. Tapi ini tidak dipahami oleh orang kita. Itu sebab tarawih ramai, menuntut ilmu tak ramai, tuan-tuan. Orang nak mempelajari ilmu tak ramai, yang menyebabkan akhirnya mereka itu melakukan ibadat tanpa berdasarkan kepada ilmu, yang mana Syekh Ruslan di dalam Matan Zubat mengatakan, faman bighairi ilmi ya'malu fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa beramal tanpa ilmu, maka amalannya tertolak. Beramal tanpa ilmu, yang akhirnya mereka itu mempertikaikan orang yang memimpin. Semalam, Masya Allah, Tabarakallah, ada salah seorang jemaah saya, sebab saya di rumah saya, tuan-tuan, saya buat majlis tadabbur Al-Quran setiap hari pukul 8 sampai pukul 9 hari-hari, majlis tadabbur Al-Quran. Jadi salah seorang jemaah kata, ada seorang imam yang dijemput di suraunya untuk mengimami solat tarawih. Jadi ketika solat witir 3 rakaat, imam itu melakukan 1 salam, lalu dipertikaikan oleh sebahagian daripada mereka yang tak pernah mendengar adanya harusnya
untuk melakukan solat witir 3 rakaat dengan 1 salam. Memang afdalnya 2 salam. Afdalnya 2 salam. Tetapi tidak ada salahnya kalau dilakukan 1 salam. Disebabkan tidak ada ilmu, akhirnya mempertikaikan perkara-perkara sebegitu. Sebab tak pernah tengok. Ini. Bila tak ada ilmu jadi macam ni ya tuan-tuan. Dia pertikaikan tuan imam tu. Imam ni tak betul dia kata. Mana boleh witir sekaligus 3 rakaat 1 salam? Kan bahaya kalau macam tu. Pertamanya, atas kejahilan dia menyampaikan kepada orang. Keduanya, dia dah ngumpat tuan imam tadi tu. Allah Rabbi. Tak jaga pula lisannya. Kalau tak tahu bertanya. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fasalu al-zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu seandainya engkau tidak mengetahui. Jangan sembrono untuk kita menghukum dan sebagainya. Itu sebab pentingnya. Untuk itu kaki diharapkan akan berjalan di dalam kebun dan di dalam mahligai syurga. Tuan-tuan yang berada dalam majlis ini sedang berada dalam radatul jannah, syurganya di dunia. Ini syurga dunia. Kalau nakkan syurga di akhirat, berada dulu di syurga di dunia. Duduk di rumah Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Berapa lama kita duduk di rumah Allah? Sedetik saja. Tak lama mana tuan-tuan, kita duduk di rumah Allah. Itu pun kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi dalam keadaan situasi sekarang ini pandemik, dikabarkan indeks yang makin lama makin meningkat yang menakutkan kita. Kalau ditutup semula masjid, tak ada peluang lagi kita dah nak duduk. Tak ada peluang lagi untuk kita beriktikaf. Tak ada peluang lagi untuk kita dikerumuni oleh para malaikat. Maka ambil peluang keemasan ini yang mereka, bangsa ataupun warga asing, yang mereka itu mengharapkan mereka itu diberi keizinan untuk datang ke masjid-masjid di negara kita ini. Sampaikan ada berita yang mereka minta kepada kerajaan kita agar masjid India itu dibenarkan untuk warga asing solat Jumaat. Dia minta keizinan sebab masjid-masjid yang lain tidak dibenarkan. Begitu terujurnya mereka nak mendatangi masjid-masjid kita. Rugilah kita orang tempatan kalau kita tidak memanfaatkan peluang waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi tangan diharapkan dapat memetik buah-buahan dan dapat mengambil minuman di dalam syurga. Yang kita harapkan, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengimami solat orang ramai. Lalu Rasulullah SAW menuju ke hadapan. Maju ke hadapan dan tangan Rasulullah itu dihulurkan seolah-olah memetik sesuatu. Kemudian dalam keadaan yang lain pula Rasulullah mundur ke belakang. Yang menyebabkan sahabat juga mundur ke belakang. Selesai daripada melaksanakan solat, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah gerangan perbuatan Tuan tadi itu ketika solat yang kami melihat Tuan maju ke hadapan dan tangan Tuan hulurkan seolah-olah ingin mengambil sesuatu dan ada ketikanya Tuan mundur ke belakang dan kami juga ikut mundur." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku diperlihatkan di hadapanku ada syurga yang di dalamnya ada taman-taman yang penuh dengan buah-buahan yang aku menghulurkan tangan aku ingin memetik buah itu agar aku dapat tunjukkan kepada kalian. Kemudian aku dipertuntunkan oleh Allah SWT neraka seolah-olah aku berada di dalamnya, lalu aku mundur melarikan diri daripada neraka itu." Maka dengan itulah tangan kita ini nak kita petik di akhirat nanti apa yang kita tuai di dunia ini. Sebagaimana kalau tuan-tuan melihat pada bulan Ramadan, apa yang paling afdal, cari sesuatu yang baik. Ada di hadapan kita, masuk saja masjid, mata kita melihat tabung Ihya Ramadan. Itu kan ada tu tabung Ihya Ramadan. Nampak kita terpampang besar. Jangan buat tak nampak tuan-tuan. Bantu tangan kita, ringankan, seluk poket, masukkan sesuatu dalamnya. Bantu rumah Allah, kerana kebanyakan rumah-rumah Allah, masjid-masjid dan surau-surau kekurangan dana setelah diserang dengan
pandemik PKP, PKBB dan sebagainya menyebabkan kekurangan jemaah yang hadir ke masjid, yang mereka itu rumah-rumah Allah ini perlu diselenggara. Rumah-rumah Allah ini perlu diimarahkan dengan majlis-majlis. Tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, mereka itu berpenat lelah mengimami, memberikan petunjuk kepada orang ramai. Tuan-tuan Bilal sakit tekaknya, kesihan kepada mereka. Paling tidak juga kita bantu juga mereka, rumah Allah ini ia Ramadan, untuk memberikan sedikit imbuhan kepada mereka yang berselawat dan melantunkan zikir-zikir setiap selesai daripada 2 rakaat solat tarawih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa zukrina wa maulana Muhammad. Bantu mereka tuan-tuan. Inilah yang nak bantu mereka. Bukan mereka mengharapkan upah, tapi sebagai penghargaan kita kepada jasa mereka, penghargaan kita di atas pengorbanan mereka. Mereka tak boleh balik, tak boleh keluar. Seumpama kita kalau tak larat 20 rakaat, kita boleh keluar dah 8 rakaat, kita dah boleh cabut dah. Mereka tak boleh, terpaksa tunggu tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Ini pengorbanan besar mereka untuk menjadikan kita itu turut berselawat kepada baginda Nabi SAW. Begitu juga dengan semua anggota badan yang lain. Dalam satu hadis lagi disebutkan, innallaha qadada ala ibni adam hatu minaz zina, ada raka zalika la muhalata, wa zinal aini nazaru, wa zinal lisani mantiqu, wan nasu tamanna wa tastahi, wal farhu yusaddiqu zalika kullahu wa yukadzibuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis bahagian daripada zina ke atas setiap anak Adam. Dia akan mendapatinya tanpa terkecuali. Maka zina mata adalah melihat, dan zina lidah adalah bercakap sesuatu yang haram, ghibah ataupun namimah. Nafsu menginginkan dan bersyahwat, kemaluannya yang akan membenarkan perkara itu semuanya ataupun mendustakannya. Inilah rosaknya kalau kita tidak menggunakan mata itu dengan sebenar-benarnya, ataupun yang menyebabkan apabila mata melihat sesuatu, maka mulut juga akan berkata-kata sesuatu yang tidak baik. Itu sebab pada bulan Ramadan ini kita dituntut untuk mendiamkan diri. Tak apalah 24 jam pakai mask agar kita tidak bercakap pada bulan Ramadan ini. Kerana samtus saimin tasbih, diamnya orang berpuasa itu dihitung sebagai amalan tasbih walaupun tak bercakap, dihitung sebagai amalan tasbih. Ataupun tidur, Masya Allah, tabarakallah, tidurlah bulan puasa, tak kisah. Jangan sampai kita itu meninggalkan kewajipan. Kerana wa naumuhu ibadah, tidurnya orang berpuasa itu dihitung sebagai ibadah. Tidur pun ibadah tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Dan perbanyakkan berdoa. Wa doa mustajab, dan doanya sangat-sangat mustajab. Inilah peluang yang kita ada untuk berdoa kepada Allah. Walamahu mudha'af, dan pahala amalan dilipat gandakan. Seumpama tuan-tuan yang hadir pada majlis ilmu ini, direwatkan oleh salafus salih, barang siapa yang menghadiri majlis ilmu pada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis baginya setiap langkah kakinya pahala ibadah selama setahun. Ya Allah, besarnya pahala hadir majlis ilmu dalam bulan Ramadan. Setiap langkah digandakan oleh Allah, kata salafus salih, ibadahnya selama setahun. Tak lama tuan-tuan majlis ilmu ni. Kalau bukan bulan Ramadan, antara maghrib dan isyak. Maghrib dan isyak, kalau bunyi jam isyak tu tet berhenti lah. Tak boleh lama. Ustaz pun dia bukan boleh lama bercakap, apatah lagi bulan Ramadan ni, sekejap lagi berhenti lah tuan-tuan. Sebab apa? Tak ada air. Macam mana nak bercakap banyak? Dahaga. Jadi tak lama kita duduk dalam majlis ilmu. Sedetik yang waktu yang Allah bagi peluang kepada kita, nak kita gunakan dengan memanfaatkan. Apatah lagi akhir zaman ini. Tuan-tuan berasa tak akhir zaman ini? Apa yang Allah tarik tuan-tuan?
Tuan-tuan perasan tak? Keberkatan waktu Allah tarik. Baru saja berpuasa hari Selasa, tup, dah masuk Jumaat dah. Ni Ahad, pejam celik, masuk Jumaat, nanti masuk Syawal. Sekejap sangat. Keberkatan waktu tu telah ditarik oleh Allah SWT, asbab daripada kita tidak memanfaatkan waktu yang terluang yang Allah bagi kepada kita. Sangat-sangat rugi. Terlalu rugi. Yang telah ditarik oleh Allah, keberkatan waktu itu. Saya cerita satu pengalaman saya, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Yang kita ingat PKP tahun 2020 bulan 3. Betul, tuan-tuan? Bulan Mac? Betul. Rotek kereta saya mati bulan 5. Ada satu kereta Honda, mati bulan 5, tuan-tuan. Tiba-tiba wakil insurans 2 hari lepas dia SMS saya, dia WhatsApp saya, dia kata tuan punya rotek dah nak mati dah. Saya kata baru lagi saya hidupkan. Saya lupa tahun ni 2021, tuan-tuan, bukan 2020 lagi. Begitu cepatnya masa. Bermakna kita telah menghadapi pandemik ini setahun lebih dah. Cepat tak cepat masa berlalu. Allahu Rabbi. Begitu cepat masa berlalu, yang mana kita tidak menyadarinya. Berlalunya masa itu meningkat juga usia kita. Semakin meningkat usia kita, semakin hampir untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kita dah tak ada masa lagi dah. Untuk kita membuang-buang waktu kepada perkara-perkara yang tidak mendapat keredaan Allah. Mata diharapkan dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Allah. Siapa yang tak nak melihat zat Allah, iaitu di dalam syurga ini, orang-orang beriman melihat Allah di syurga bukanlah bermaksudnya Allah SWT itu berada di syurga. Itu kena faham. Kerana akidah ahli sunnah wal jamaah menetapkan bahawa Allahumma judun bila makan. Allah itu wujud tanpa bertempat. Di syurga nanti penduduk syurga akan melihat zat Allah SWT tanpa cara, tanpa kifiatnya, dan tanpa tempat, tanpa makan, tanpa tempat. Ini kena kita faham. Jangan difikir-fikirkan, kerana fikiran kita terbatas untuk memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah menyebutkan, jangan kalian fikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, tetapi fikirkan, renungkanlah apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datang surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa tilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Setiap penciptaan langit dan bumi, siang dan malam silih berganti. Orang-orang yang berfikir ulul albab, orang yang sempurna akalnya, dia buat apa? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka bertasbih, memuji kepada Allah. Wa tafakkaru, bertafakur, merenung penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kita melihat, apatah lagi yang berlaku dalam sehari dua ni. Kenapa Allah turunkan ribut? Kenapa Allah turunkan banjir? Kenapa Allah turunkan angin yang kencang begitu kuat sekali? Renung. Allah nak menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Allah menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Renung sebenar-benarnya agar kita itu menginsafi diri kita. Setiap apa yang dijadikan oleh Allah SWT itu ada hikmah di sebaliknya. Agar kita merenung, menjadikan peringatan kepada kita. Itu sebab kita disuruh watafakkaru, tafakur, renungkan apa yang telah Allah turunkan kepada kita. Baik. Oleh itu mata yang diharapkan untuk mendapat nikmat yang paling besar, iaitu melihat Allah SWT di dalam syurga tanpa kafiat, tanpa ada persamaan dengan melihat makhluk. Kerana kita tasbih, kita jangan mengikut ajaran tasbih ataupun mujassimah, musyabihah yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu pun. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
dalil yang menunjukkan Allah SWT tu sama ada zatnya, sifatnya, af'alnya, perbuatannya Allah SWT tidak sama dengan makhluk. Itulah yang perlu kita faham. Itikat ahli sunnah wal jamaah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wujuh yawma idzin natirah ila rabbiha nazirah. Pada hari akhirat itu muka orang yang beriman berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Itu sebab akhirat besok ada dua wajah. Satu, wajah yang berseri-seri, kesan wuduknya orang-orang yang beriman akan putih bersih di akhirat nanti, seumpama tuan-tuan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita lah tuan-tuan yang muka berseri-seri. Ada wajah yang hitam, orang-orang kafir di akhirat nanti, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah begitu pentingnya untuk kita mempelajari ilmu akidah juga yang digabungkan dengan ilmu tasawuf. Ilmu akidah ini untuk menzahirkan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu tasawuf yang kita pelajari ini untuk mendalami kita memahami keberadaan Allah bersama dengan kita. Sebagaimana dalam hadis Jibril alaihi salam yang menyebut tentang ihsan. Tentang ihsan, yaitu kita itu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, an ta'budallaha ka'an katarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadat kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seandainya engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah sedang melihat kamu. Maka dengan itu orang yang beritikat, orang yang mempunyai akidah yang kuat tuan-tuan, mereka itu senantiasa mempunyai perasaan yang takut kepada Allah, sebagaimana Sayyidina Ali karamallahi wajahah. Sayyidina Ali karamallahi wajahah ketika berada di dalam saf menggigil nak semayang menggigil, masya-Allah tabarakallah. Lalu ditanya oleh para sahabat yang lain, wahai Ali, kenapa sampai menggigil begini? Dia mengatakan, aku takut tidak dapat menyempurnakan amanah di hadapan Allah. Takut sebab kita sedang berada di hadapan Allah. Takut kita dengan Allah. Benar-benar itu ada perasaan gentar, takut sebab kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang akidah ni tak mantap, dia melakukan maksiat di saat tidak ada orang. Orang lain tidak melihat, sedangkan dia lupa bahawa Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Orang yang akidahnya mantap, dia menjaga lisan dia, menjaga pandangannya, dia menjaga perbuatannya. Kerana apa? Kerana keberadaan Allah itu senantiasa memerhatikan setiap gerak-gerinya. Itu sebab akidah ini digandingkan dengan ilmu tasawuf, agar kita itu menjadi orang yang takut kepada Allah SWT, yang hasilnya inilah Ramadan yang dituntut agar kita tu menjadi orang la'allakum tattaqun, menjadi bertakwa. Apa itu takwa? Mengerjakan setiap perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Itulah takwa. Orang yang takut kepada Allah takwa. Nak buat jahat takut Allah melihat. Ini yang pentingnya untuk kita mempelajari akidah itu. Dan oleh itu mata yang diharapkan mendapatkan sesuatu yang baik perlunya muraqabah, iaitu orang beriman dia bukan perlu menjaga dan mengawasi anggota zahirnya, malah lebih penting lagi menjaga dan mengawasi hatinya, kerana ia raja kepada seluruh anggota yang lain. Hati inilah yang akan memberitahu setiap anggota yang lain apa yang nak dibuat. Inilah perlu kepada muraqabah, iaitu merasakan selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap detik dan saat, yang akan menjadikan insan memiliki kesadaran untuk senantiasa rajin melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintah Allah, walaupun perintah itu merupakan amalan sunat, Allah perintahkan amalan sunat, seumpama solat tahajud itu sunat, tapi ada perintah Allah.
berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ia wajib atau sunat? Sunat. Tapi ia perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, perintah walaupun sunat. Dan meninggalkan larangannya. Sedikit lagi tuan-tuan, dah masuk syuruk dah. Baik, sedikit lagi. Kita habiskan dalam perenggan ini saja. Sama ada perintah dan larangan yang zahir maupun yang batin, ia akan menjadikan insan sebagai hamba yang selalu dalam syariat Allah SWT, dalam gerak dan diamnya. Dalam gerak dan diamnya. Saya dah memikirkan fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Setiap kelipat mata, hembusan nafas, Allah, 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 Allah. Ingat, nak buat sesuatu Allah. Nak buat baik kerana Allah. Kasih kepada seseorang, cinta kepada seseorang kerana Allah. Semua Allah. Ketika bersama orang lain atau bersendiri, ketika dilihat oleh orang atau tidak lihat dalam keadaan kemewahan atau kesempitan hidup, maka senantiasa dia kembali kepada Allah, walaupun Allah dia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan. Sukar nak buat sesuatu yang baik, nak datang masjid terpaksa pakai topeng, terpaksa bawa sejadah, terpaksa ditembak suhu. Susah tak susah tuan-tuan? Sabar. Ganjarannya sangat besar kerana mujahadahnya tuan-tuan hadir ke masjid ini dengan bersusah payah. Ada orang kata payahlah nak pergi masjid, nak kena bawa sejadah, nak pakai mask, nak kena tembak suhu, nak kena daftar apa ni. Dia lupa mujahadah, bersusah payah dalam melakukan ibadat itu, dan dia sabar dan reda dengan ketentuan Allah, itu ganjarannya lebih besar. Jadi cukup dah sekadar itu tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan Allah SWT rahmati tuan-tuan semua, mengampunkan dosa-dosa kita, mengampunkan dosa guru-guru kita, mengampunkan dosa kedua ibu dan ayah kita, mengampunkan dosa anak-anak kita, pasangan kita, adik-beradik kita. Minta ampun Allah maghfirli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbalna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ya abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in bi fadli subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.